Sebelum game lawan Benfica hari tu, masa Jurgen Klopp ditemu ramah oleh media-media lah. Ada yang bertanya kepada dia, ada ke Luis Diaz cuba explain dekat pasukan Liverpool dan juga explain to you how does Benfica play? Sebab Luis Diaz kan datang daripada Liga Portugal kan. Kau tahu apa jawapan Jurgen Klopp? Klopp cakap, adalah dalam 10 minit juga dia try nak explain. Tapi saya tak faham sepatah perkataan pun. Sebab dia punya English tu dia belum fully legit lagi kan. Tapi but Luis Diaz dia akan ambil masa, Akan ambil masa untuk legit lah. Akan ambil masa untuk legit. Aku nak borak pasal Luis Diaz. Luis Diaz is actually the smaller topic dan kemudiannya ada satu tema yang lebih besar. So kita start dengan yang zoom in version dulu Luis Diaz himself. Luis Diaz ni tak patut pun masuk Liverpool bulan Januari hari tu. Betul. Luis Diaz was supposedly Liverpool punya summer target. Kita tahu Liverpool ni suka spread out dia punya business. Sebab dia orang adalah klub yang sangat strategik. Bukan macam klub lagi satu tu. Tapi because dia sangat strategik, Luis Diaz sepatutnya bulan summer punya target. Tapi disebabkan Spurs hampir masuk line nak sailang, so dia pun terpaksa lah tekan butang merah, mempercepatkan pengeluaran wang dan membayar untuk mendapatkan Luis Diaz. Dan yang peliknya, dalam period yang mana dia tak ada pun nak bawa Luis Diaz, and then eventually in a matter of a few days dia terpaksa bawa Luis Diaz sekarang. Dia sekarang dah jadi an important asset of this Liverpool team. And selalunya pemain yang datang daripada liga-liga yang kualiti dia tu ada gap yang sangat besar dengan Premier League, bila dia datang dia kadang-kadang akan ambil masa sikit. Kecuali Bruno Fernandes stand out lah. Dia tiba-tiba dia terus meletup. But Luis Diaz datang ke sebuah klub yang memiliki satu sistem yang sangat spesifik macam Liverpool. Tapi dia dah adapt laju tu. Aku rasa dari segi scouting lah kot. Scouting Sebab aku sekarang, bagi aku data analisis tu sangat penting sekarang. Which is macam, mungkin kalau dulu kau ada FM je dan football manager, mungkin bila sekarang kau ada satu support team coaching yang memang khas untuk jaga benda tu je. Dan bila benda tu bila kau masuk dalam komputer bla 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 bla, then boleh check semua data dia, dan dari situ kau boleh nampak dia ni suit untuk Liverpool. Dan pada masa sama aku perasan Liverpool ni bila dia winter punya signing, semua kebanyakan lah, taklah semua, tapi kebanyakan winter signing yang stand up untuk pasukan Liverpool semua datang daripada time winter, bukan time summer. So bagi aku, bila jadi macam itu, aku rasa benda tu based on apa yang data-data yang dah dapat dia dulu dengan daripada siapa tu, si Michael Edwards punya mastermind juga dalam pada masa sama. Dan aku tak terkejut bila Luis Diaz ambil masa yang sekejap je. Dan kalau kau tengok, bila Diaz ada, kalau salah kau tak on form hari tu, Mane pun tak berapa on form hari tu ke, katakan kau dah ada pengganti. Dan masa sama kau masih ada Firmino, kau masih ada Jota kat situ. Luis Diaz adalah pemain yang membuatkan aku rasa tak sabar nak tengok Fabio Carvalho main dengan Liverpool nanti. Sebab sekarang ni, sebelum ni si Mikas masuk jadi Minamino masuk tak jadi. Ozan Kabak dengan siapa seorang lagi yang masuk centre back masa bulan Januari 2021 tu tak jadi. Sebab masa tu kan Van Dijk satu season tak jadi. Jadi sebenarnya ada mixture juga. Ada campur lah. Ada campur aduk juga. Ada hit and miss lah rekrutmen pasukan Liverpool ni. Tapi macam Diaz ni, sebab masa Ozan Kabak semua tu kita tahu, kita boleh tengok kelab ni in a state of emergency. Desperate sikit. So Ozan Kabak tu pun memang loan signing je kan. So tak ada masalah untuk cover the patch pasukannya pada masa tu. Tapi largely betul kata Hafiz tadi, ini adalah apa yang data dan sains sukan boleh buat dalam sukan bola sepak ni pada tahun 2022. Walaupun banyak lagi boomers kat luar sana yang kata apa benda data statistik ni tengok yang pakai mata. Memang tengok pakai mata, tapi kita kena berubah seiring dengan zaman. Betul. Apa salahnya kalau gabungkan dua-dua pengalaman hang tengok dengan mata tu dengan data, kan lagi okey. Tapi itu cerita boomers. Itu cerita boomers. Itu cerita boomers. Laju je cerita boomers. The thing yang aku selalu tertarik pasal Luis Diaz ni, dalam tempoh masa aku tengok dia dekat Liverpool, and also bila aku tengok highlights dia dekat Liga Portugalis, dia ada satu ciri-ciri yang aku rasa aku tak nampak ramai pemain moden ada, which is the willingness to dribble dengan bola. Dia nak tau.
Dia bila dapat bola kat kaki, kat Liverpool tu susah sikit sebab Liverpool kan selalu main tempo yang laju. Kau kena sentiasa bergerak, tap laju, direct. Dia tak banyak. Tapi bila kadang-kadang dia dapat ruang tu, kau nampak dia ada that willingness untuk take on defenders. Dia akan selalunya dia ada beza. Kadang-kadang orang akan dribble, dia akan lari jauh daripada defender. Dia nampak defender, dia akan lari ke space. Luis Diaz kadang-kadang dia nak dribble attacking the defender. Aku rasa benda tu jarang aku nampak dalam pemain moden. Dan pada masa sama kau masih tak gerti berbahasa Inggeris. ya. Belum legit lagi. Tak. Dan kau boleh faham, kalau kau tengok last game masa UCL tu, kau boleh faham teammate kau tu macam cepat. Communication Walaupun dia mulut mantap. tak ada, boleh mulut tak ada apa. Tapi aku rasa insting dia sebagai pemain tu mungkin benda tu mungkin dia punya kelebihan dia lah kot. Aku rasa juga faktor ni environment di Liverpool semua positif, semua happy. Mungkin mula-mula musim sikit jadi ada glitch permulaan musim di Premier League, sekarang ni dah kembali okey. So tempat tu Melwood sebagai training facility pasukan Liverpool FC ni adalah tempat yang tepat untuk terima dia satu bakat ni datang, integrate, adapt dan bagi permainan yang terbaik yang hang boleh bagi. Dah. Cuba kalau dia datang bukan ke Merseyside yang belah merah, dia datang ke Merseyside yang belah biru itu. Dia pun pening nak main macam mana Tak sekarang. pun dia pergi kat bandar yang across Merseyside tu di Manchester tu. 30 minutes away. 30 minutes away. Itu benda lain lah. Benda lain lah. Itu borak-borak Melawi. Tak, aku okay. So the other thing yang aku nak sentuh sikit, which is berkaitan dengan apa yang kau baru cakap tadi, which is environment. And benda ni yang akan menjurus ke arah tema yang lebih besar tu yang aku cakap tadi tu, which is environment dekat Liverpool, culture yang telah mereka bina dekat Liverpool ni sangat efektif dalam bukan saja membawa masuk pemain, tetapi mencari jalan terbaik untuk memastikan pemain ini boleh melalui proses asimilasi dengan lengkap. Kalau kau tengok cara dia bagi Ibrahima Konate masa untuk assimilate, and sekarang dia dah assimilate. Cara dia orang bagi Tsimikas untuk assimilate. Cara dia orang bagi Thiago yang this season looks incredible dalam midfield Liverpool kan. And diam-diam Diego Jota pun masuk split second musim lepas dah meletup. Naby Keita yang now starting to look much better. Lepas tu kau ada Luis Diaz sekarang yang masuk-masuk immediately boleh adapt. So Liverpool ni dia bukan saja dari segi pencarian pemain yang bagi aku luar biasa. It's also cara dia nak manage pemain ini. Dia bukan ambil and semua campak terus. Setengah player dia bagi ruang, setengah player dia terus masuk terus. So it's that management of that game time, management of proses asimilasi tu yang betul-betul bagi aku rasa Liverpool is on a whole different level piece berbanding dengan kelab-kelab lain. Betul. Sebab bila kalau kau tengok Liverpool 5 tahun belakang, dia struggle macam mana kita struggle sekarang. Macam ada Andre Voronin di bahagian depan tu. Yes, zaman-zaman yang kau ada beli Andy player Carroll. Andy Carroll kan, kau bagi. Yang hantar bola kat Andy Carroll pula Charlie Adam. Dengan Fabio Aurelio. Tu maksudnya bila Bentera. aku rasa benda tu balik kepada Klopp lah sebenarnya. Sebab bila Klopp masuk, aku nampak benda tu berubah sikit demi sikit. Dan aku rasa bila kau dah sampai satu tahap yang kau dah top, kau kena fikir satu masa macam mana kau nak maintainkan benda tu. So macam kau cakap lah tadi Kish, yang bila macam mana nak cakap bila sesuatu masa yang betul diberikan kepada player tu nak grow nak blendkan dalam team tu. Sebab aku bagi contoh macam aku follow KL lah tahun lepas. Macam mana Boyan Hodak yang baru masuk, dia nak blendkan dengan pemain-pemain muda dia. Dia sampai cakap, okey, kalau tak boleh cakap in bahasa pun tak apa. Sebab dia nak explainkan benda tu. So kat situ aku rasa mungkin Klopp, aku tinggal sebenarnya nak tengok macam mana bila satu tim yang ada lagi banyak language ni kau nak communicate tu macam mana. So aku rasa dalam masa sama kau boleh bagi ruang dan peluang untuk dia orang settle down dulu. Kalau untuk certain player yang luar macam Luis Diaz lah, yang daripada Colombia yang main daripada liga luar, kau nak datang ke England, kau nak settle down dan okey kau dah ready, kau main. Aku setuju dengan Hafiz, Jurgen Klopp. Aku cakap sekarang kat Ankish. Kalau tengok satu ketika dulu di tahun 2013, 2014 dulu, ketika Manchester United gagal yakinkan Jurgen Klopp untuk datang ke Manchester United dan akhirnya Jurgen Klopp pilih Liverpool. Itu boleh jadi satu crossroad yang akan define Premier League history. Setuju.
Premier League history, aku tak rasa, minta maaf banyak pada kawan-kawan Liverpool di luar sana. Aku takkan rasa Liverpool akan mengecapi apa yang diorang kecapi sekarang Kalau ini Klopp tak datang. kalau tanpa Jurgen Klopp. Aku rasa fan Liverpool pun takkan Pun deny tahu ya, begitu. dia orang akan tahu ya. Dia orang akan struggle lah lagi. Ya, dia akan Untuk fan Man United, Jurgen Klopp ni ibarat lagu tu lah yang The One That Got Away. lagu Katy Perry Lagu Katy Perry. Macam tu lah untuk fan Man United dan Jurgen Klopp.